Okey, dia kata Raja 12.2 menunjukkan 0.5 kg air panas. Ni air panas Air panas. Pada suhu 60 darjah Celsius. Okey. Dia kata 1 kg ais ni kita campurkan dalam air panas ni. So nanti selepas beberapa minit suhu akhir campuran adalah 30 darjah Celsius. Maksudnya daripada air panas daripada suhu 60 darjah Celsius, bila dah masuk ais dia akan turun suhu dia kepada 30 darjah Celsius. Okey, tu air panas. Yang ais ni pula asalnya suhu dia berapa? Respon, suhu awal dia berapa? Kosong. Ya, kosong suhu awal dia 0 darjah Celsius. So kalau dah masuk dalam air panas, nanti suhu ais tu dia akan naik kepada berapa suhu dia? 30. 30 darjah Celsius kan? Sebab dia kata campuran tu mencapai suhu 30 darjah Celsius. Okey, bila dah capai suhu dia sama 30 ni kan? Ais dengan air panas ni dah sama suhu. So kita panggil keadaan apa ni? Respon. Kita panggil keadaan. Apa nama keadaan ni? Dah belajar dah. Masa awal dulu kita belajar kalau suhu sama antara dua objek, maksudnya dia berada dalam keadaan Keseimbangan terma. ya, dalam keadaan keseimbangan terma. Okey. Mana? So dia berada dalam keadaan keseimbangan terma. Okey, kalaulah soalan tanya apa maksud keseimbangan terma? Contohnya kan macam dalam soalan awal-awal ni. Contoh macam ni dia tanya apakah maksud keseimbangan terma? Kamu nak jawab apa? Siapa ada? Okey, bagi jawapan kamu. Kalaulah ni, apa maksud keseimbangan terma? Siapa nak try? Keadaan di mana tiada haba yang mengalir di antara dua objek yang berada dalam keseimbangan terma. Ya, betul. Boleh dapat markah. Okey, maksudnya keadaan keseimbangan terma tu bila suhu dia dah sama kan macam tadi kan 30 darjah Celsius, yang lagi satu objek tu pun 30 darjah Celsius. So bila suhu dia dah sama, dah tak adalah haba mengalir dah. Okey, antara dua objek ni sebab suhu dah sama. So kat situ tiada tadi kawan kamu kata apa? Tiada haba yang mengalir kan? Betul. Okey, tiada haba. Kalau boleh tambah sikit perkataan bersih. Tiada haba bersih. Tiada haba bersih yang mengalir antara dua objek. Okey. Kalau suhu dah sama, maksudnya dah tak ada dah haba mengalir dah. Dah tak ada haba bersih yang mengalir dah antara dua objek. Okey, ataupun boleh juga bagi jawapan lain. Jawapan lain? Siapa ada jawapan lain? Kamu boleh juga ni jawab. Siapa nak try? Jawapan lain. Tapi ni paling senang lah. Paling senang nak jawab. Kan tiada haba bersih yang mengalir antara dua objek. Ada lagi satu jawapan tu boleh juga jawab macam ni. Kadar penyerapan tenaga haba adalah sama dengan kadar pembebasan tenaga haba. Pada suhu yang sama ni kan kadar penyerapan haba dengan kadar pembebasan haba antara dua objek tu adalah sama kadar dia. So sebab tu suhu dia sama. Okey, macam tu pun boleh juga. Okey, faham ke? Respon. Faham. Okey, faham. So kat sini okey. Dia tanya hitungkan tenaga yang dibebaskan oleh air. Tenaga apa ni? Mestilah tenaga haba kan. Tenaga haba yang dibebaskan oleh air panas ni.
Air panas ni asal dia suhu dia 60 darjah Celsius. So bila dia turun kepada 30 darjah Celsius, maksudnya dia bebaskan tenaga haba lah. Jadi apa formula nak kira tenaga haba yang dibebaskan ni? Okay, apa formula dia? Respon. Kita ada belajar kan formula nak kira tenaga haba. Tak kisahlah tenaga haba tu diserap ke ataupun tenaga haba tu dibebaskan ke. Dia ada formula je untuk kira. Formula mana nak pakai? Sama dengan MC theta. Ya, Q sama dengan MC theta. Okay. Maksudnya kan kat sini tenaga haba yang apa ni, keseimbangan terma ni maksudnya haba yang dibebaskan oleh air panas sama dengan haba yang diserap oleh ais. Okey. Keseimbangan terma dia. Jadi haba yang dibebaskan tadi kamu kata pakai Q sama dengan MC theta. Okey, jadi Mn jisim air panas. Dia bagi tak jisim air panas? Berapa jisim air panas? 0.5. 0.5 kan. So 0.5 kg. Lepas tu muatan haba tentu air. Berapa muatan haba tentu air? 4,200. Okey, 4,200. 4,200. Dia kamu nak letak unit dia pun boleh Kalau tak nak letak pun tak apa. Yang penting jawapan akhir mesti ada unit. Okey, sekarang ni perubahan suhu. Berapa perubahan suhu dia? Daripada 60 tukar ke 30. So berapa perubahan suhu dia? 30. 30. Jadi bila darab dapat berapa? Pakai kalkulator. 0.5 darab 4,200 darab 30. Dah. 63,000. Ya, 63,000. Okey, apa unit dia? Tenaga haba. Apa unit dia? Okey, joule. Okey, so dapatlah 63,000 joule. Kat sini 2 markah kan. Maksudnya kan kamu buat penggantian ni 1 markah. Kan kamu gantikan, masukkan nilai 0.5, 4,230. Kemudian jawapan akhir berserta dengan unit yang betul 1 markah. So total dia 2 markah. Okey, next. Hitungkan tenaga yang diserap oleh ais. Tenaga apa? Tenaga haba lah kan. Okey, sekarang ni berapa tenaga haba yang diserap oleh ais? Berapa? Tadi yang dibebaskan oleh air 6,300 joule, 63,000 joule. Yang dibebaskan oleh air. Yang diserap oleh ais? Berapa kelas? Tak payah kira. Jawapan dah ada dah depan mata. Berapa jawapan dia? 6,300. 63,000. Ya, 63,000 joule. Ya, 63,000 joule juga. Sebab kan keseimbangan terma kan. Kalau tenaga haba yang dibebaskan oleh air panas 63,000 joule. Jadi tenaga haba yang diserap oleh ais pun 63,000 joule lah. Sebab dia orang ni kan berlaku ni keseimbangan terma sebab suhu dia sama kan. 30 kan tadi. Suhu dia sama antara air panas dengan ais. So keseimbangan terma, jadi haba yang diserap samalah dengan haba yang dibebaskan. So jawapannya 63,000 joule. Okey. Next. Mana tadi? Okey, ni lah. Kemudian campuran dalam rajah 12.2 tu dituangkan ke dalam bekas aluminium. Apakah yang berlaku kepada suhu akhir campuran itu? Terangkan jawapan anda. Tadi air panas ni yang dah campur dengan ais, kita letak dalam bekas campuran ni, kita letak dalam bekas aluminium. Tadi campuran tu suhu dia berapa? 30 darjah Celsius kan suhu dia, campuran. Salam, campuran suhu dia
30 darjah Celsius. Kan dia punya suhu akhir dia 30 darjah Celsius. Jadi campuran tu kita letak dalam bekas apa ni? Bekas aluminium. Okey, agak-agak suhu campuran yang 30 darjah Celsius ni naik ke turun? Respon. Kelas, agak-agak suhu campuran jadi makin panas ke dia jadi makin sejuk kalau kita letak campuran ni dalam bekas aluminium? Sejuk. Ya, sejuk. Dia makin jadi sejuk. Suhu dia tu turun. Okey, kenapa kalau letak dalam bekas aluminium campuran tu dia jadi makin sejuk? Dia turun suhu dia. Sebab aluminium ni kenapa? Sebab aluminium ni adalah Serap haba. Konduktor haba. serat haba. Kalau serat haba campuran ni Konduktor haba. bebaskan haba. Ya, sebab aluminium ni dia bebaskan haba keluar. Okey, aluminium dia punya sifat dia adalah dia konduktor haba yang baik dia konduktor haba yang baik. Konduktor haba asal makin buruk di sini dia konduktor haba yang baik. Okey, apa maksud konduktor haba ni? Maksudnya kalau dipanaskan dia akan cepat panas. Okey. Kalau kita sejukkan dia, kita biarkan dia pada suhu bilik kita biarkan dia. Maksudnya kita tak panaskan lah, kita biarkan dia. So dia akan jadi cepat sejuk. Dia sama macam kes yang warna gelap warna hitam kan. Kalau dipanaskan cepat panas, kalau disejukkan dia cepat sejuk. So dalam kes ni kita bukan nak panaskan dia kan. Kita biarkan dia je pada suhu bilik kan. So dia bebaskan haba lah. Bila dia bebaskan haba, dia cepat sejuk. Faham ke? Faham. Dia bebaskan haba dia cepat sejuk. So kita panggil dia pemancar haba yang baik. Okey? Pemancar haba yang baik. Okey, so kat situ jawapannya adalah apa jadi kepada suhu akhir campuran itu. So suhu akhir turun. Okey, terangkan mengapa? Kerana aluminium, kamu boleh bagi jawapan aluminium adalah pemancar haba yang baik. Pemancar haba yang baik. Ataupun kamu boleh jawab aluminium konduktor. Konduktor haba yang baik. Pun boleh juga. Konduktor haba ni kan tak semestinya dia panas je Kalau dia nak bebaskan haba tu keluar pun dipanggil juga sebagai konduktor haba yang baik. Dia serap haba pun dia baik, dia pancar haba pun dia baik. Itulah masuk konduktor. Faham ke tidak Faham. Okey, faham. Okey. So settle soalan ni. Okay, next kita pergi hukum gas. Sekejap Lepas hukum gas, kita akan masuk tajuk. Tajuk apa? Lepas tajuk haba, tajuk apa? Siapa tahu? Respon. Kamu tahu tak lepas tajuk haba kita ada tajuk apa? Gelombang. Gelombang lagi. Lepas tajuk gelombang? Cahaya dan optik. Cahaya dan optik. Okey, kan sekolah kalau buka pun dia buka untuk form 5, dia tak buka untuk form 4. So cikgu tak bagi lagi kan handout ni. Betul tak? Belum. Betul. Okey. Cikgu akan bagi dalam bentuk PDF, tapi cikgu juga akan post. Rajin tak cikgu post handout tu? Cikgu post pakai stamp RM1, posin je. RM1.90. So dia akan sampai dalam masa seminggu. Okey lah kan, daripada tak sampai kan. So nanti cikgu bagi Google Form, kamu isi alamat untuk cikgu hantar post barang nota tu. Boleh ke?
Boleh cikgu. Boleh. Ke kamu nak pergi sekolah ambil dekat guide? Macam susah je kan? Lagipun macam bahaya je. Betul tak? Keluar rumah bahaya kan? So cikgu hantar barang je. Post je. Tak apa. Okay. Boleh. Okay. So kita belajar hukum gas. Okay, ni hukum gas. Okay, hukum gas dia ada 3 jenis hukum. Okay, satu tu nama dia hukum Boyle. Lagi satu nama dia hukum Charles. Kenapa nama Charles? Kenapa nama Boyle? Sebab nama saintis tu Nama saintis tu Charles, dia panggil lah hukum Charles. Tapi yang ini tak ada nama. Nama dia hukum tekanan. Pressure apa? Pressure law. So hari ni cikgu akan cover yang ni hukum Boyle. Okey, hukum Boyle, formula dia ni Ni formula dia, hukum Boyle. Okey. So P tu apa? Okey, siapa tahu P tu apa? P besar. Siapa tahu? P tu kalau dalam English kita panggil pressure. Oh, bukan, power. Tak, ni kali ni dia ni gas, tentang gas. So dia main dengan ni, dia main dengan tekanan. Okey, so P tu kita ni pressure. Dalam bahasa Melayu tekanan. Okey. V, siapa tahu V tu apa? Isi padu. Ya, betul, isi padu. V, volume. Isi padu gas kan? Isi padu gas. So V tu adalah isi padu. So P ni tekanan gas, V ni isi padu gas. Okey. Lepas tu so ni formula dia. P1 V1 sama dengan P2 V2. Maksudnya kan kita ada dua keadaan. Ni keadaan satu, ni keadaan dua. Okey, contohnya ni. Okey, yang ni keadaan satu ni. Tengok apa beza dengan keadaan yang dua ni. Dia punya pemberat kan. Kalau keadaan yang satu ni, dia letak pemberat dia sikit. Sebab apa dia letak pemberat dia sikit? Sebab dia nak tekan gas tu sikit je. Tapi yang ini dia letak pemberat dia banyak. Sebab apa dia letak pemberat dia banyak? Sebab dia nak tekan gas tu banyak sangat. Okey. Jadi kat sini apa hubungan antara tekanan dengan isi padu? Okey, apa hubungan dia? Daripada formula ni kamu boleh tahu hubungan dia. Dia kalau nak berkadar terus, okey. Bila cikgu nak bila cikgu tanya hubungan antara P dengan V. Kalau P1 mesti dengan V1. Kalau P2 mesti dengan V2. Ni mesti samalah. Okey, sekarang ni kalau kamu nak ni ambil yang P1 dengan V1 ni kan. Okay, apa hubungan antara P1 dengan V1? Yang ni bukan berkadar terus ni. Dia kalau nak tengok hubungan dia mesti tengok sebelum sama dengan selepas sama dengan. So macam nak buat ni? Yang ni V1 ni dua-dua ni sebelum sama dengan. So kamu kena buat apa? V1 sama dengan P2 V2. So nak letak V1 tu kat belah sana. Macam nak buat? Bahagi. Ya, bahagi. Bawah. Kamu akan letak V1 tu kat sini kan, bahagi kan. Barulah kita dapat hubungan iaitu sebelum sama dengan selepas sama dengan. So sebelum dia P1, selepas sama dengan dia yang ni V1 kan. Jadi apa hubungan kalau macam ni? Respon. Songsang. Berkadar songsang. Okey, so dari formula ni kita boleh nyatakan dia punya hukum. Okey, jadi hukum Boyle. Okey, sekejap. Jadi kat sini hukum Boyle menyatakan okey, menyatakan
tekanan berkadar apa tadi? Tekanan berkadar? Songsang. Ya, tekanan berkadar songsang. Sekejap, mana tu? Tekanan gas, menyatakan tekanan gas berkadar songsang dengan isi padu gas. Okey, dengan isi padu gas. Okey, dia ada syarat je. Jika suhu gas tetap. Jika suhu gas tetap. So inilah hukum Boyle. Tapi kamu kena tambah lagi satu perkataan. Gas ni pula syarat dia bukan setakat suhu gas dia kena tetap. Dia punya jisim gas pun kena tetap juga. Okey. So kat sini bagi menyatakan bagi suatu gas yang jisimnya tetap. Yang jisimnya tetap. Nampak ke? Okey. So dia ada dua syarat. Dia mesti suhu tetap dan jisim gas tu tetap. Barulah tekanan gas tu berkadar songsang dengan isi padu gas. So itulah dia punya maksud hukum Boyle. Boleh ke faham ke? Hukum Boyle menyatakan bagi suatu gas yang jisimnya tetap, tekanan gas berkadar songsang dengan isi padu gas jika suhu gas tetap. So kat sini kena make sure gas jisim dia tetap. Contohnya macam dalam Ichagawi ni. Okay, apa maksud jisim gas tetap? Okay, maksud dia kalau dalam Ichagawi ni ada cikgu buat ada 10 molekul. Tak nak 10 molekul, ada 5. Sekejap. Macam mana nak buat ni Ichagawi sekejap. Okay, bayangkan ni dalam Ichagawi. Ni gas. So gas yang jisim dia tetap. Maksudnya kan dia punya bilangan molekul gas dia sama je lah. Maksudnya kalau kat sini ada 10. Buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jadi bila kamu tekankan omboh ni, kamu tekan piston ni, so nanti gas tu akan termampat, betul tak? Sekarang ni yang mana akan mengalami tekanan yang tinggi? A ke B? B. B kan? Tekanan gas B ni dia akan mengalami gas B. Okey, gas B ni akan mengalami tekanan yang tinggi. Sebab bayangkan kita tekan piston ni sampai ke bawah. So kat sini ada 10 molekul kan? Bayangkan ada 10 molekul dalam ni. Semua sempit kan? Sempit sangat kan dalam ni, ada 10 kan? Ada 10 molekul. Dia tak boleh nak bergerak. Dia bergerak dia pun macam sempit lah, sempit. Bayangkan kan kamu duduk dalam tempat yang sempit kan, rasa macam tertekan sangat kan? Sama juga dengan gas ni. Sama juga dengan 10 molekul gas ni. Kalau keadaan yang sempit, dia akan rasa tertekan sangat. So sebab itulah sini tekanan dia tinggi. Boleh? Faham tak ni? Boleh. Tekanan dia tinggi apabila, kenapa jadi tekanan tinggi? Sebab dia sempit kan? Sebab isi padu dia apa? Dalam tu. Cuba tengok isi padu dia tinggi ke rendah? Isi padu dia sempit. Bila sempit, isi padu dalam ni apa ni? Cuba tengok. Sempit kan? So isi padu dia rendah lah. Okay, sebab itulah kita kata tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okay, tekanan tinggi, isi padu dia rendah. Tapi kalau yang A ni pula, isi padu dia besar, betul tak? Besar. So kat sini isi padu dia besar. Bila isi padu dia besar, dia tak adalah sempit sangat. So kalau kat sini ada 10 molekul gas, dia tak adalah rasa sempit sangat kan. So tekanan dia apa? Respon. Rendah. Tekanan dia rendah. So bila isi padu dia tinggi, tak berapa nak sempit, so tekanan dia rendah. Jadi isi padu dengan tekanan ni berkadar songsang. Okay, so dia samalah macam dalam formula hukum Boyle ni. Faham ke ni? Boleh?
Okey. So bila kita buat graf, kita dah tahu kan kalau sempit isi padu dia rendah, tekanan dia tinggi berkadar songsang. Jadi tekanan berkadar songsang dengan isi padu. So graf dia macam ni lah. Ni graf dia. Macam melengkung. Tapi kalau kamu nak buat berkadar terus, boleh juga. Tapi make sure yang V ni, yang volume isi padu tu kamu kena buat 1/V. Barulah boleh buat apa ni? P berkadar terus dengan 1/V. Nampak tak dua jenis graf ni? Boleh faham tak dua jenis graf ni? Respon. Nampak. Nampak. Faham tak? Boleh faham tak? Kalau berkadar Boleh. okey. Kalau berkadar songsang graf dia melengkung. Tapi kalau nak buat berkadar terus pun boleh juga. Tapi make sure buat 1/V. Jangan buat V. Kena buat 1/V. Okey, lepas tu yang ni graf PV melawan V ni. Maksudnya nilai PV ni dia akan tetap je, okey? Pada isi padu yang digunakan. Dia akan tetap je. So dia akan jadi graf macam ni lah. Okey. Mana ke? Okey, contohnya kamu tengok ni. Okey. Contohnya okey, bagi suatu gas yang GC-nya tetap. Okey, contohnya cikgu buatlah ada 10. Tak boleh conteng Kat mana conteng ni? Okey. Cikgu buatlah ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 molekul gas. Okey, so kita kalau volume isi padu dia 100, okey, pressure tekanan dia 1/10/5 lah. Okey, kalau misalnya cikgu sempitkan dia, cikgu tekan piston tu. Sekejap Ini pun sepatutnya ada eksperimen kalau Kak Makmal. Sekejap. Okey, kalau cikgu tekan piston tu, isi padu dia jadi makin sempit. Nanti 10 molekul gas tu pun dia akan apa? Dia akan jadi lagi sempit. So tekanan dia pun akan apa? Makin tinggi. Makin tinggi kan? Makin tinggi. So macam itulah, okey. Okey. Kalau cikgu kena pangkah notik ni. Okey. Kalau makin sempit lagi, volume. Kita buat makin sempit. Volume 33.33. So tekanan pun makin tinggi. Okay. Makin lama makin sempit, makin tinggilah dia punya tekanan dia. Macam tu. Okay. Jadi kat sini dia punya volume dia kalau berkurang, kan makin lama makin berkurang. Yang tekanan dia pula makin lama makin bertambah. So hubungan ni kita panggil apa ni? Berkadar Songsang. Ya, berkadar songsang. So bila kita buat graf, dia jadilah. Macam mana ke ni? So kita plot lagi tu graf dia. So kita dapatlah hubungan macam ni. Berkadar songsang. Okay. Tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Ataupun isi padu berkadar songsang dengan tekanan. Okay. Next. Apa lagi Okay, kita try jawab soalan ni. Okay, tengok dia kata seorang penyelam. Kejap. Mana ke tadi? Okay, sebenarnya kita ada eksperimen kena buat kan Kak Makmal. Dia kan nak tengok, okay, kita ada Pichagari kan. Kita tolak omboh ni, tolak piston ni nak bagi si padu udara tu makin lama makin berkurang lah. Sebab tu so kita tolak kan dia punya omboh ni. So nak kira tekanan udara, tekanan gas, kita pakai satu alat. Nama dia adalah tolok Borden. So fungsi dia adalah mengukur tekanan gas. Mengukur tekanan gas. Okey, tekanan gas unit dia adalah Pascal. Apa simbol untuk Pascal? Siapa tahu? Unit tekanan gas Pascal. Simbol dia apa? Simbol dia.
PA. Okay, Pascal. Boleh? Faham ke? Faham. Okay, faham. Okey, so kat sini seorang penyelam di dasar sebuah tasik mengeluarkan satu gelembung udara berisi padu 3 cm padu. Lepas tu semasa gelembung udara bergerak ke atas, isi padu dia meningkat. Dan isi padu ni pada permukaan air ialah 4.5 cm padu. Okey, terangkan mengapa isi padu gelembung udara meningkat semasa ia bergerak ke atas. Kenapa gelembung gas ni kat bawah saiz dia kecil, makin lama naik atas dia besar. Kan contohnya macam ni. Macam video ni kan. Macam penyelam ni kan dia bernafas kan. Dia bernafas ke ni? Bernafas lah kan. Okey. Kenapa kat bawah gelembung dia kecil, makin ke atas gelembung dia besar? Sebab apa? Tekanan makin rendah. Tekanan rendah kat mana? Bawah ke atas? Yang tekanan Atas. rendah. Atas, ya betul. Atas tekanan dia rendah. Bawah tekanan dia? Tinggi. Ya, bawah tekanan dia tinggi. Okey. Ya kan, kalau kamu pernah tak kamu pergi menyelam dalam air, kalau kamu menyelam ke bawah, kan contohnya kamu ke bawah menyelam macam ni kan, kamu akan rasa tekanan tinggi sangat sampai telinga pun boleh jadi efek. Macam ada tekanan lah pada telinga kan, pada badan kamu sebab makin dalam air, tekanan air dia tinggi tau. Tekanan, ni cikgu panggil, ni cikgu sekarang cikgu ajar tekanan air pula Tekanan air dia tinggi. Okay, bila tekanan air dia tinggi dekat bawah, so kan gelembung gas ni, bayangkan air ni tekanan dia tinggi. So kan dia akan tolak gelembung ni. Sebab tu gelembung tu jadi kecil. Faham tak? Yang kat atas, kalau kat atas air, ni dasar air kan, dasar air, bawah air. Kalau yang air yang bahagian atas, tekanan air dia rendah. So, bila tekanan air dia rendah, jadikan gelembung dia, kenapa gelembung dia besar? Sebab bila tekanan air dia rendah, dia tak berapa nak tolak gelembung ni. Okay, menyebabkan gelembung tu saiz dia besar. So, dia ada kaitan juga dengan tekanan air. Okay, di bawah tekanan air dia tinggi. So, dia tolak gelembung ni sampai gelembung jadi kecil. Yang kat atas ni tekanan air dia rendah, dia tak berapa nak tolak gelembung, sebab itulah gelembung tu besar. Okey. So sebenarnya sepatutnya kalau KBSM tekanan ni dia akan belajar tau masa form 4. Tapi tekanan ni dia bawa ke form 5. So kan cikgu rasa kamu tak tahulah. Sepatutnya kena belajar masa form 4 ni, tak apalah. Cikgu pun tak tahu kenapa dia letak tekanan ni kat form 5. Sebab nanti kamu akan belajar pasal banyak tekanan dalam tajuk haba ni. Okey, tapi tak apa. Okey, so sekarang ni, bila gelembung gas ni kecil, so sekarang ni isi padu gas dia kecil kan, volume dia rendah. Sekarang ni pressure gas dia apa? Pressure gas dia. Isi padu tekanan gas ni. Sekarang cikgu cakap pasal tekanan gas. Rendah ke tinggi? Respon. Rendah juga. Tapi volume gas ni dia kecil. Kan saiz kecil kan. So volume dia kecil. Bila volume dia kecil, tekanan dia okey mungkin. Ya, kalau cikgu letak ada, sekejap macam nak buat pen kali hijau. Sekejap. Okey, kalau cikgu letak ada 10 molekul gas dalam ni kan, 10 molekul. So dia sempit kan. Bila sempit, jadi tekanan gas dia tinggi. Okay. So itulah kita panggil dia hukum Paul. Yang ni pula, yang gelembung gas yang besar ni pula, volume dia apa? Besar ke kecil volume dia, isi padu gas ni? Tengok besar kan, besar. Bila besar volume dia? Besar. Bila volume dia besar, tekanan gas ni, pressure dia, kalau cikgu letak rendah. Ya, tekanan dia rendah. Kalau cikgu letak ada 10 molekul gas kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 molekul gas ni dia takkan terasa tertekan sebab dia tak sempit sangat. Jadi bila dia tak sempit sangat,
pressure dia tekanan dia rendah. Okey. Dah. Okey. So ni lah hukum Boyle kan. Dia pakai hukum Boyle lah ni. Okey. Jadi kat sini macam nak jawab soalan ni? Okey, kejap. Okey, mengapakah isi padu gelembung udara meningkat semasa ia bergerak ke atas? So kamu boleh explain lah. Di bawah, di bahagian di bawah isi padu gas dia apa tadi? Kalau kat bawah, ni bawah. Ni atas. So di bawah isi padu gas dia. Isi padu gas dia apa? Respon. Isi padu gas dia rendah. Tekanan gas dia? Tinggi. Tinggi. Okey. Lepas tu di atas pula, di bahagian atas pula. Di atas pula dia punya isi padu gas dia. Isi padu gas dia tinggi. Tekanan gas dia? Rendah. Tekanan gas dia rendah. Okey. Tu yang menyebabkan isi padu gelembung udara dia